Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita ataupun dapat Muallim buat video ini sebagai satu alternatif untuk kita belajar secara online ataupun PDPR. Kamu kat rumah, Muallim pun kat rumah, insya-Allah boleh kita belajar. Jadi Muallim ucapkan selamat datang kepada anak-anak 5 sidik. 5 sidik tahun lepas kita dah belajar kan, 4 sidik sirah juga. Ada pembentangan, ada apa, nyanyi lagu Aisyah, lagu apa lagi, Siti Khadijah dan sebagainya lah. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita buka majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, Muallim harap antum semua dalam keadaan sihat walafiat, duduk kat rumah, walaupun kita tak dapat berjumpa secara bersemuka, tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi dapat meneruskan pembelajaran kita walaupun secara jarak jauh. Baik, jadi untuk tahun 5 sidik, Muallim akan terus mengajar subjek sirah. Tu ada gambar buku tu kan, ataupun ni kita balik di gambar tu, dalam video tu, gambar buku sirah yang kita akan gunakan. Harap semua ada, bila belajar guna video, pastikan ada buku sirah, ada pensil atau pen untuk kita tanda, garis, highlight perkara-perkara yang penting, nak isi baris ke dan sebagainya. Baik, sebelum tu Muallim sebut dulu nama pelajar 5 sidik. Takut ada yang tak ada nama. Ada tak pelajar baru? Tengok Ahmad Amal Wafi, Danish Ainan, Hafiz Zakwan, Ahmad Wafiq, Hani Lokman, Zahin Hamizan, Aiman Zikrullah, Amirul Khawarizmi, Hasif Haikal, Hazril Ilman, Raif Nubli, Riz Haziq, Wan Muhammad Azwa, Wan Muhammad Haziq, Alisha Humaira, Alia Adriana, Aira Azhara, Basilah Humairah, Lili Nurjannah, Narwa Syatirah. Ni pelajar baru ni, Narwa Syatirah binti Muhammad Fauzi. Okey. Kawan-kawan semua, kita ada kawan baru, Narwa Syatirah binti Muhammad Fauzi. Dah lama dah, tak silap dah lama dah. Narwa Syatirah ni ayah dia nak hantar ke Isyak ni. Kalau tak silap Muallim, ayahnya Al-Fadhil Ustaz Fauzi Yub. Okey. Seterusnya Nur Alia Dalili, Nur Aminah Damia, Nur Anisa, Nur Humairah, Nur Maisarah, Nurul Anis Solehah, Nurin Kaisa, Nur Syafiqah, Nur Syaza Insyirah, Nurul Aminah Kasih, Putra Aidil Shah, Raisya Aminah, Sarah Hanani dan Siti Balkis Izzah. So sekali ada dalam lebih kurang 35 orang. 35 orang. Ramai lah, penuh kelas, alhamdulillah. Sekarang ni kelas kosong, tak ada orang. Okey. Baik, untuk pelajaran sirah ni ada 2 kan. Sepatutnya kamu belajar ada 2 ni, sirah muslih. Ada lagi satu sirah apa? Kafa, sirah kafa. Kafa tu kita belum mula lagi sebab ada yang sahabat-sahabat kita yang belum dapat buku. Jadi kita mulakan dulu dengan sirah muslih ni lah. Baik, kita tengok dulu. Kita maaf. Okey, kita tengok pada muka surat isi kandungan. InsyaAllah kita akan tengok pelajaran 1 berkaitan sirah Rasulullah SAW. Kita akan belajar tentang unit 1 tentang perang Khandaq kan. Unit 2 tentang Bai'atul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Unit 3 perang Khaybar. Unit 4 perang Mu'tah.
dan unit 5 pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Okey. Insya-Allah kita belajar slow kan. Relax, santai-santai. Walaupun begitu, mohon beri perhatian. Kalau ada perkara-perkara penting, boleh tanda, boleh catat dalam buku tu, ataupun ada soalan yang tak faham, boleh tulis di bahagian komen. InsyaAllah Muallim akan cuba balas nanti. Okey. Tengok dulu tentang pelajaran 1 tentang sirah Rasulullah SAW. Okey, kita akan tengok pada kita tengok, kita mula pada muka 2 berkaitan perang Khandaq. Okay, nampak tak? Nampak tak nampak tengok buku ni Muallim zoom. Okey, Muallim alih sikit. Okey. Okey, perang Khandaq. Bila berlakunya? Berlaku pada tarikh bulan Syawal 5 Hijrah. Bulan Syawal. Iaitu bulan Syawal ni kita kenal dengan bulan apa? Bulan raya, hari raya kan. Kita kat Malaysia hari raya makan sate, rendang, ketupat, seronok, happy. Zaman Rasulullah dulu bulan raya ada peperangan. Bulan Ramadan pun ada peperangan. Peperangan pertama dalam Islam dalam bulan Ramadan. Apa punca dia? Apa sebab berlakunya peperangan ini? Hasutan kaum Yahudi Bani Nadir yang berpakat dengan kaum Quraisy. Nadir itu boleh isi baris kaum Quraisy Mekah untuk menentang orang Islam di Madinah. Sebelum terlupa untuk belajar baru tadi apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Narwas Syatirah nama Muallim Muhammad Bukhari bin Yusuf, Muallim Bukhari. Kawan-kawan semua tahu Muallim garang, ganas. Okey, tak ada gurau je. Okey. Sambung Okey, nama boleh insya-Allah. Punca berlaku adalah sebabnya kaum Yahudi Bani Nadir yang berpakat dengan kaum Quraisy Mekah untuk menentang orang Islam di Madinah. Menentang orang Islam di Madinah. Peperangan ni selepas Rasulullah sudah berhijrah kan. Orang Yahudi Bani Nadir berpakat dengan kaum Quraisy Mekah nak serang orang Islam di Madinah. Bilangan tentera orang Islam anggaran dia lebih kurang 3,000 orang, diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentera kafir lebih kurang 10,000 orang, diketuai oleh Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan. Kalau kita tengok jumlah tentera tu lebih kurang 3 kali ganda. Orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Secara logiknya, yang ramai akan lebih kuat, mungkin akan menang. Tapi itu secara logiknya. Tapi dengan kekuasaan Allah, semua benda boleh berlaku, boleh terjadi. Nama lain bagi peperangan Khandaq ni, perang Khandaq ni ada nama lain, ada 2 nama. Yang pertama tadi perang Khandaq. Khandaq tu maksud dia apa? Khandaq tu maksud dia parit. Nanti kita tengok kenapa dipanggil perang parit. Parit tu macam longkang lah. Takkan tak tahu parit. Parit tu macam longkang. Nama lain perang Ahzab. Ahzab ni apa maksud dia? Pakatan. Merujuk kepada apa? Pakatan tadi. Kaum Yahudi dan kabilah-kabilah Arab lain ataupun kaum Quraisy tadi. Kan dia berpakat nak serang Islam. Dipanggil juga sebagai perang Ahzab. Jadi perang Ahzab dan perang Khandaq ni adalah satu perang yang sama. Perang yang sama. Perang Khandaq, perang parit, perang Ahzab, perang pakatan. Okey. Dia satu benda yang sama saja, berlaku pada tempat sama. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Kita tengok pada muka surat 3. Okey, tengok kat sini. Okey. Peristiwa menggali parit. Okey. Boleh baca dulu. Kita tengok dulu cadangan Salman Al-Farisi menggali parit di sekeliling kota Mekah. Tujuan menggali parit sebagai kubu pertahanan. Cadangan Rasulullah SAW menggali parit hanya di sebelah utara sahaja kerana bahagian lain terlindung oleh bukit bukau.
Dan yang keempat, peristiwa yang berlaku sepanjang menggali parit. Apa yang berlaku sepanjang menggali parit? Kita baca dulu, ya, Mu'alim akan cuba ulaskan. Okey. Rasulullah SAW bersama-sama sahabat menggali, mengangkut dan membuang tanah serta memecahkan batu. Nabi Muhammad SAW dikurniakan mukjizat, antaranya menghancurkan batu keras yang sukar dipecahkan oleh tentera Islam hanya dengan 3 kali pukulan. Seekor kambing dan sedikit gandum cukup untuk dimakan oleh seluruh kaum Muhajirin dan Ansar. Okay. Tahukah kamu Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah mengikat perut mereka dengan ketulan batu untuk menahan lapar. Okay. Yang pertama berkaitan khandaq, parit. Macam mana tercetusnya rancangan untuk perang tapi nak gali parit. Kalau kita perang nak cari senapang, cari senjata, kan? Tapi pada waktu itu Rasulullah bersama dengan para sahabat. Rasulullah ni walaupun dia ni rasul, nabi, ketua, orang yang sangat dihormati, tapi Rasulullah suka ada satu akhlak yang baik, iaitu akhlak musyawarah, bermesyuarat, berbincang. Sebab tu kita nak buat apa-apa benda, paling elok adalah kita perlu berbincang dengan orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita ke, dengan ataupun dengan orang-orang yang mempunyai kepakaran. Bagi contoh, kalau kita sebagai masih lagi remaja nak buat apa-apa, bincang dulu dengan mak dengan ayah. Boleh ke tak boleh? Betul ke tak betul? Jangan pakai buat suka hati, sebab kita tak tahu ada baik dan ada buruk dia. Nak buat apa-apa, tanya mak ayah, ni boleh ke tak boleh? Halal ke haram? Betul ke salah? Baik ke buruk? Okey, bincang dulu, tanya dulu. Jangan pandai-pandai, sebab kita ni masih lagi muda, masih lagi dalam proses pembelajaran. Kita banyak lagi benda yang kita tak tahu kat luar sana. Okey, mana tahu ada banyak benda yang memberi keburukan kepada kita. Jadi Rasulullah ni walaupun hebat, dia ajak para sahabat berbincang, dia tanya pendapat. Ada sahabat bagi pendapat ni, serang. Kita tak payah tunggu orang tu masuk ke Madinah, kita terus tunggu kat luar, kita terus serang mereka. Ada yang kata kita tunggu di Madinah, kita bertahan di sini. Dan Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah, memberi cadangan menggali parit. Apa tujuan dia? Bila orang Mekah, orang Yahudi datang nak serang Madinah, mereka tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah kerana dikelilingi dengan parit. Parit ni lebih besar. Mereka gali parit dalam, luas. Dan Rasulullah ada sebut, Rasulullah kata gali di sebelah utara sahaja, kerana bahagian lain banyak bukit-bukit yang tinggi. Jadi mereka pun tak dapat masuk. Jadi Rasulullah menerima pendapat Salman Al-Farisi ni. Rasulullah walaupun seorang rasul, terima pendapat sahabat dia. Kita lagi lah, kan? Kita kena terima, sebab kita ni lemah, tak pandai. Kena selalu terima nasihat orang-orang yang lebih tua, lebih pandai daripada kita. Macam terutamanya mak ayah kita, guru-guru kita, mak ayah bagi nasihat, ikut, dengar. Sebab mereka lebih tahu berbanding kita. Baik anak-anak dirahmati Allah sekalian, bila menggali tu di tanah di kota Mekah ataupun di Madinah ni, dia bukan macam tanah kat kita, tanah betul, tanah lah kan, tanah. Di sana dia tanah berbatu, tanah berbatu. Jadi berpasir, berbatu. Jadi agak payah nak menggali sebenarnya. Agak payah nak menggali. Ada banyak batu-batu besar. Nak gali bukan macam gali longkang rumah kita kan, longkang kecil tu. Kena gali parit besar. Sebab longkang kecil tu orang langkah. Bukan setakat orang, kucing pun boleh langkah kan. Ni nak orang tak nak bagi apa, tentera berkuda boleh lompat kan. Jadi perlukan parit ataupun longkang yang besar dan yang dalam, supaya bila dia jatuh dalam parit tu dia tak boleh naik dah. Jadi bila gali ni, Allah kurniakan mukjizat kepada Rasulullah. Ada beberapa mukjizat dalam peristiwa ni. Yang pertama, ada batu-batu besar yang sahabat-sahabat tak mampu nak alih, tak mampu nak pecahkan. Besar nak alih payah, kena pecah dulu supaya dia kecil, senang nak alih.
Mukjizat Rasulullah ketuk sebanyak 3 kali, batu tersebut berjaya dipecahkan. Itu mukjizat. Mukjizat ni apa? Perkara luar biasa yang Allah bagi kepada Rasul atau Nabi untuk bantu mereka. Dan dalam peristiwa sewaktu menggali parit tu dulu, kan, lamalah gali parit, semua orang Islam buat. Ada seorang sahabat, dua sahabat, dia kata, dia bercakap sama mereka, lapar lah, dah lama tak makan, dah 2-3 hari dah tak makan, kan, buat kerja berat lagi. Nah, kita agak-agak larat tak makan, kerja angkat batu gali, kan, kita kadang makan cukup, belajar pula malas, rugi. Sahabat-sahabat tu susah payah nak membangunkan Islam, nak memenangkan Islam, sehingga tak makan 2-3 hari, buat kerja-kerja yang berat, berperang lagi. Saya rojik ni, ya Allah, Masya Allah, hebat keimanan orang-orang yang terdahulu. Jadi sahabat ni kata, jom kita jumpa Rasulullah, kita mengadu pada Rasulullah. Dia pun jumpa Rasulullah. Rasulullah, kami ni lapar, dah lama tak makan, kerja pula berat. Tu Rasulullah buat apa? Rasulullah angkat, Rasulullah selak baju Rasulullah di bahagian perut. Lalu sahabat nampak di bahagian perut Rasulullah tu ada 2 atau 3 biji ketul batu, macam bata lah, bata petak tu kan, batu tu. Jadi Rasulullah sendiri pun lapar, tak makan. Ada sahabat mengatakan sebiji batu atau seketul batu tu menunjukkan sehari tak makan. Jadi ada 2 atau 3 biji, maknanya 2-3 hari Rasulullah tak makan. Orang zaman dulu lapar, tak nak bagi ingat makan, dia isi batu. Secara logiknya ada batu kat perut, macam perut kita besar lah, rasa macam kenyang. Padahal memang lapar, tak ada apa-apa, kempis perut, kan. Sampai macam tu sekali. Jadi sahabat dia pun rasa malu. Tengok rupanya Rasulullah lebih teruk lagi, laparnya, kerja beratnya, tapi Rasulullah tak mengadu pun pada manusia. Lepas tu ada seorang sahabat yang lain pula, dia tengok peristiwa tu, dia pun balik rumah, dia tanya isteri dia, ada apa yang boleh kita makan? Rasulullah lapar, tak makan. Ada sedikit gandum. Isteri dia kata ada sedikit gandum yang boleh dibuat roti, dan ada seekor anak kambing. Anak kambing, bukan bapak kambing, anak kambing besar mana. Kalau nak sembelih boleh, cukuplah 2-3 orang makan, kan. Lalu dia pun sembelih tu. Dia kata, wahai isteriku, aku akan ajak Rasulullah datang makan, kau masak, kan. Lepas tu sahabat tu jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia berbisik pada Rasulullah, sebab makanan tu ada sikit sangat, kan. Macam mana nak kongsi dengan seluruh Madinah, kan, makan tak cukup. Dia bisik pada Rasulullah. Rasulullah kata, dia kata ke Rasulullah, ada sedikit makanan, marilah datang rumah aku makan, tapi jangan beritahu orang. Tapi Rasulullah pergi umum, wahai semua sahabat-sahabatku, ada seorang sahabat kita ni nak memberi kita makan. Sekejap lagi kita akan pergi ke rumah dia, kita akan makan. Terkejut sahabat tu, ya Allah, Rasulullah macam mana nak bagi makan? Yang benda tu ada sikit je, kan, roti sikit, gulai ataupun kari kambing, anak kambing sikit, kan. Anak kambing mana banyak isi lagi. Okey. Lalu Rasulullah pesan pada sahabat, wahai sahabat, kau balik rumah, kau pesan kat isteri kau, tepung yang diuli tu, nak buat roti tu, jangan uli sekaligus semua, uli sikit-sikit. Lepas tu kari kambing yang dimasak tu jangan angkat daripada api, biar je periuk tu atas api. Sekejap lagi aku akan pergi. Tu sahabat tu balik beritahu kat isteri dia. Tu bila Rasulullah pergi dengan para sahabat ramai ni, orang yang buat kerja menggali parit ni, pergi, roti yang diuli sikit-sikit tu cukup, mukjizat daripada Allah, cukup untuk semua orang. Dan kari tu Rasulullah yang tuang sendiri, Rasulullah yang ambil bagi pada para sahabat.
bagi, tak habis-habis. Sahabat yang masak tu terkejut, Masya Allah, tak habis-habis kari anak kambing tu kan. Kalau kita sekejap 3-4 orang boleh habis. Tapi mukjizat Rasulullah yang cedok kari kambing tu kepada para sahabat, tak tahulah cedok guna cara macam mana kan, tak habis-habis. Sehinggalah Rasulullah tanya, wahai para sahabat, semua dah makan, dah cukup, ada lagi yang tak makan? Alhamdulillah, semua dapat makan, kenyang. Lalu Rasulullah lah orang yang terakhir yang cedok untuk makan dan habislah. Nampak Rasulullah walaupun dia sendiri pun lapar, tapi dia tak makan dulu. Itu sikapnya hebat. Dia dahulukan sahabat-sahabat dia, dia dahulukan umat-umat dia. Kita pun kena tiru macam sikap Rasulullah, dahulukan apa kalau nak makan tu, dahulukan mak ayah kita kan, ataupun dahulukan adik kita kan. Ada peha ayam, ada satu je peha, takkan kita pun nak berebut, bagilah adik kita. Kita ikut sikap Rasulullah, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik, yang soleh, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis kari, cukup. Itu adalah ada dua mukjizat. Satu tadi memecahkan batu, dan yang kedua ni roti ataupun kari kambing, gulai kambing tu cukup untuk dimakan oleh seluruh penduduk Madinah. Masya-Allah. Itu kehebatan mukjizat yang Allah bagi. Itulah kita kena yakin dengan setiap apa yang diuji, apa yang dihantar oleh Allah kepada kita, pasti ada jalan penyelesaian dia, pasti Allah akan bantu kalau kita betul-betul ikhlas. Macam sekarang ni kan banyak masalah kita dengan COVID-nya. Kalau kita minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Kita doa sama mudah-mudahan situasi yang berlaku sekarang dapat diselesaikan dengan bantuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi untuk hari ini maknanya rasa cukup setakat tu. Kita tengok pasal apa, perang Khandaq, peristiwa gali parit, punca dia, berapa ramai tentera, bila, kat mana. Jadi untuk pelajaran yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan, kita akan tengok tentang pada muka surat 4 tu kan. Pada muka surat 4 kita akan tengok tentang sekitar peperangan dan pengajaran dia. Untuk hari ni kita berhenti pada muka surat 3. Okey. Dia makna harap anak-anak semua dapat tengok video Muallim ni. Nak tengok kat Facebook boleh. InsyaAllah nanti pun Muallim isi kat YouTube kan. Dan Muallim harap siapa yang tengok tu boleh komen nama kat bawah. Komen nama. Contoh nombor 5 siapa? Raif ada kat sini ke kat dunia? Okey, Raif dah tengok. Okey, tulis nama je. Raif ke Fauziah ke? Ada nama Fauziah? Tak ada. Aisyah Humaira. Tulis nama tulis nama supaya Muallim boleh tengok siapa yang dah baca, siapa yang dah tengok dengan siapa yang belum tengok. Okey. Jadi Muallim rasa cukup setakat tu. Muallim minta maaf segala kekurangan. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang, dan Muallim harap kamu semua jangan terlepas apa sahaja video belajar, gambar yang diberikan oleh muallim-muallimah, jangan ambil mudah. Tolong baca, tolong tengok, tolong belajar, tolong study supaya kita semua dapat meneruskan walaupun secara jarak jauh, secara online. Okay. Rasa cukup setakat tu. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada Allah juga, tapi disandarkan pada diri Muallim. Muallim minta maaf, dan kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.